ni. Okey. Kita kan topik yang kita nak belajar ni adalah topik differentiation sepatutnya. Okey. So, awak dah belajar differentiation ni sebenarnya, tapi kita akan go through benda yang melibatkan limit. Harap awak dah sedia dengan buku nota lah ya. Maksud dia ialah bila kita ada satu curve graph kan. So dia start daripada nilai, sini ada nilai X. Dia akan menghampiri. Bila dia menghampiri, dia adalah dekat dengan axis X. Kalau awak tengok ni kan, dia adalah dekat dengan axis X. Tu maksud dia limit ni dia lebih kurang kepada menghampiri. Tu maksud dia. Jadi kalau awak tengok graf, kalau awak ada buku Oxford kan, buku Oxford dia akan ada graf. Jadi awak akan nampak lah macam mana pergerakan graf tu. Tu satu. Yang kedua, limit ni, dia tengok limit ni, X ni approach kepada apa. Lepas tu dia akan bagi equation. Okay? Kita dah belajar limit ke masa awak form 4? Awak ingat tak? Cici rasa sebab permulaan dia memang limit. Did you still remember? Yes, Ada. Ingat. Dah belajar ke belum? Masa dah belajar je. Dah. Dah belajar je. Dah belajar dah. Jangan Nazila. Dah belajar kan? Dah. Dah belajar. Tu. Jadi apa nak belajar? Sebab lagi satu, kalau you all dah ada buku teks kan, limit yang awak kena buktikan dengan kehidupan yang sebenar. Tu maksud dia. Ada orang masuk ke? Teacher lambat ada lagi yang lambat dah. Teacher lupa sama Azim. Dia. Sebenarnya kan, tab I ni tab teacher rosak. Lepas tu I get a new one. Lepas tu I tak faham benda. Okay. Kalau you all masih ingat lagi, limit ni dia menghampiri X, approach X, tak kisahlah nilai X tu apa, dan dia ada equation. Remember apa lagi benda yang kita kena ingat? Siapa ingat? Siapa tahu? Dia ada equation, adalah equation kat sini. Yang ni ada equation, something of equation lah. Yang ni kita letak equation. Dan equation dia, okay, dia ada equation. Dan kalau awak ingat lagi, mana kena ingat semula seumur. Equation ni, kita kena, langkah pertama, kita kena factorize dulu. Kita kena factorize dulu. Yang kedua, yang kedua, baru kita try to substitute nilai X yang kita approach tu. Approach terhadap apa. Dan selalunya, ketiga, elakkan untuk dapat nilai 0. Kalau dapat 0 tu tanpa factorize, kemungkinan limit awak salah. Dia jarang tau. Aku tengok graf ni, dia jarang lah bila X something, Y tu limit tu akan mencecah macam ni. Dia jarang graf itu. Okay. If you still remember lah, soalan limit ni, dia selalu keluar dalam paper 1. Tapi, apa kesalahan student? Kesalahan student adalah student tidak factorize. Tu dia kesalahan ni. Dia nampak macam senang kan, substitute tapi dia tak factorize. Factorize ni pula melibatkan algebraic awak punya algebraic lah. So awak kena ingat balik semula your algebraic. And then satu lagi, kalau limit dia menghampiri infinity. Infinity. So ini pun ada cara macam mana kita nak buat sekiranya limit kita menghampiri infinity.
Okey. Faham tak? Untuk yang ni ingatan balik ni. Tapi SOW teacher dapat memang kena ajar differentiation untuk bahagian limit. Okay, approach. So do you have any question? Ada soalan? Tak Ada lagi. Sebelum teacher nak bagi contoh. Hello? Tak ada Tak soalan. ada, Cik. tak ada soalan. Okay, I bagi contoh kat you all. Untuk calculation dulu ya, sepatutnya tengok. Mesti ingat tak ada kelas kan? Terima kasihlah teacher. Teacher. Okay. Ya. Kenapa? Oh, saya ada kelas. Sekejap okay. Okay. Algebra yang situasi yang pertama. Kalau ada limit X ni katalah approach kepada 1. Kan? So dia ada, ni macam contoh algebra yang awak tak perlu apa? Yang awak tak perlu factorize. Contoh pertama. Contoh yang kedua, kalau limit awak X approach to 1 juga, tapi algebra dia, mana algebra dia? Macam ni. X kuasa 2 tolak 9, X tolak 3. Ni algebra yang kedua. Yang ketiga, contoh yang ketiga, sekiranya kita ada limit X menghampiri infinity. So, 5 tambah 3X over 2 plus 5X. Ni contoh-contoh algebra. Jadi, nak bagi tahu kat student, limit ni, awak macam cikgu bagi tahu tadi pula kan, jaranglah kita kena lukis. Tapi, kenapa kita belajar limit? Sebab kita nak tahu graf curve kita. Sebab, kalau ingat lagi masa kita belajar IG kan, dydx tu lebih kepada apa? Tangent, betul tak? dydx ni adalah gradient of tangent. Awak dah belajar tau benda-benda ni, cumanya teacher macam nak bagi tahu yang bila awak ada limit kan, approach ke mana apa kata awak ada curve kan, awak ada curve ni pun curve. Kemudian awak ada tangent. Which is kalau tangent tu dia macam ni. Ni tangent. Okay. Ini pun tangent. Tu maksud dia. Jadi kalau kita ada graf macam ni, kalau X tu berhampiri sini berapa? Berhampiri sini berapa? Tu maksud dia lah. Okay. Tak adalah nak kena lukis ke apa, cuma nak fahamkan apa maksud limit tu sebenarnya. Limit, graf tu tak kat mana, tangent tu dekat mana, bila X approach apa. Jadi kalau situasi yang pertama ni, algebra yang pertama ni, yang ni kalau awak dapat macam ni, sebenarnya kita once nak substitute X1, kita substitute sini dah tak ada perkataan limit tau. So pelajar akan letak 1 over 1 plus 7 equal to 1 over. Ini teacher tak muat lah buat. Jadi awak jangan buat macam ni lah. Tak boleh ada 2 equal dalam 1 dalam keadaan yang sama. Sepatutnya macam ni lah. Faham? Faham. Faham, teacher. Tak best kan kelas online ni. Hampa ni tak semangat. Pun. Okay, tak apa. Nanti teacher lebih awal. Lupa. Sebenarnya tak discuss kan? Okay. Alright. Okay, yang ni? Okay, yang ni yang awak kena cuba langkah pertama yang cakap tu. Cuba fikirkan untuk factorize terlebih dahulu. Kalau awak ganti, even lah kalau student tu dia main ganti je, apa jadi? Okay, kalau X ni 3 lah, X ni kena approach to 3. Okay, X to approach 3. Apa jadi? Dia dapat 0. So dia akan dapat 0. Kalau 0 undefined, okay. So undefined maknanya awak memang kena, okay, kena tulis dululah sebab awak tak ganti lagi kan. Ni X approach 3. So ni kena factorize. X tambah 3, X minus 3 over X minus 3.
So awak pun buat macam biasa, baru awak ganti. Bila awak ganti, perkataan limit ni dah tak ada tau. Tapi student kan, bila teacher cakap macam ni, student dia akan letak limit tu sampai habis. Kenapa? Sebab nanti kita akan belajar differentiation first principle. So first principle ni dia ada limit. Dia ada limit dalam perkiraan dia. Jadi kalau awak kat sini cara penulisan limit tu awak tak ambil kisah, bahayalah bila nak buat first principle tu. Okay? So dapatlah 3 tambah 3. So dapat jawapan dia 6. Okay? Okay. So teacher teruskan. Hopefully semua orang dengar lah ya. Kalau menuju ke approach ke infinity, yang ni mula-mula awak kena bahagi dengan unknown. Okay, yang ni unknown dia X. Unknown dia X. Jadi langkah pertama, limit 5 bahagi X tambah 3X bahagi X over 2 bahagi X plus 5X bahagi X. Okay. Jadi kat sini awak akan dapat, yang ni awak simplify. Jadi apa equation awak dapat? Yang awak akan dapat adalah limit X approach to infinity 5 over X plus 3 over 2 over X plus 5. Ni kena ingat. Maknanya bila kita ada approach infinity ni, kan, clue dia benda kena ingat lah. Jangan lupa lah, tolong jangan lupa. Kemudian, okay, barulah awak akan tahu yang 5 ni, 5 bahagi X approach infinity akan dapat 0 plus 3 over 2 over X. X ni approach to infinity dapat 0 plus 5. Jadi equal to 3 over 5. Okay, faham tak? Faham. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, jadi kesimpulannya bila teacher bagi ya, Kenapa kalau dia approach infinity dia jadi kusam gitu? jadi kusam jadi apa? Kenapa kalau dia approach infinity tu dia jadi kusam? Dia jadi kosong. Okay, memang kita anggap sebenarnya infinity tu tak berhenti tau graf awak tu. Dia macam tak berhenti. Dia macam tak berhenti. Jadi apa-apa nombor yang kita bahagi yang tidak terhingga, tidak dapat dibahagikan sebenarnya. Macam tu maksud dia. Awak ada 5 orang, awak nak bahagi kek yang terlalu banyak. Awak faham tak? Awak ada 5 kek. Lepas tu awak nak bahagi kepada orang yang tak terhingga. Jadi dia akan tak terhingga lah, macam tak sampai tak nampak dah benda tu. Macam tu lah ibarat dia. Jadi memang akan dapat 0. Tu dia punya konsep dia. Apa-apa bahagi infinity dia macam apa-apa bahagi kosong lah, macam tu. So dapat kosong. Infinity macam tu, dia tak ada number. Dia tak ada number. So kita tak boleh nak letak macam tu. Okay? Boleh? Boleh. Thank you teacher. Awak anggap macam tu je. Okay. So apa yang teacher nak tekankan kat sini adalah 3 keadaan algebra ni, kalau lah tiba-tiba awak dapat 0 kan, so awak kena check balik equation of algebra. Ada setengah tu kita buat dapat kosong, tapi bila check balik algebra dia memang tak boleh nak buat apalah. Mungkin sampai satu limit graf tu dia akan bersilang dekat Y. Macam tu. Okay. So yang pertama, kalau korang ada buku kan, kalau tak ada buku? Mesti ada jawapan dia tak ada. Ada ke tak ada?
Ada Okey, okey. teacher. Ada. Alright, siapa yang ada alhamdulillah. Okey, kita tengok contoh. Okay, teacher bagi dulu. Ni semua orang ada ke ni ah? I tak tengok dah Google ni. Google dah. Apa nama Google Meet? Berapa orang masuk? Tak sure tapi macam semua ada teacher. Oh, Syamil ada Syamil? Syamil ke budak baru tu? Ada ke Nama dia? dia ada. Wujud ke dia? Ada. Kenapa dia tak Nama dia menyaut ada. nak? Ya. Syamil? Ada teacher. Oh, Syamil. Saleh? Ya teacher. Soleh? Saya teacher. Sabroni? Sabroni? Saya. Okey. Langkah pertama. Lagi satu nak ingatkan ya, sentiasa ingatkan format marking SPM. Okay, which is marking dia awak kena tunjuk step by step. Tunjuklah. Jangan selalu ingat pemeriksa tak tahu apa-apa. Saya 4E. Saya sebab tu saya ada masalah sekarang ni. Masa kelas. Teacher sebenarnya ada masalah dengan kelas tau. Korang dengar tak? I macam Saya pening dengar, lah. teacher. Tu Dengar, dengan dengar. teacher. Kenapa Macam teacher? tak tahulah. Kenapa I tak ajar 4C? 5C I macam pelik kan. Lepas tu form 4, kenapa? I macam pelik lah. Macam I sampai sekarang I tak boleh terima. Macam sebab tu kot I macam hang around. Lepas tu I macam tengok semua orang tanya I mengajar kelas mana. Macam penat kan? Okay lah. Okay, langkah pertama. Kalau korang ganti zero kan, tengok korang macam ni tak? Macam korang kena ingat pesanan teacher tu. Kalau nak cari limit, kalau korang ganti zero tanpa factorize atau korang terlupa kan, korang ganti zero kat sini, korang akan dapat jawapan zero. So zero tu sebenarnya kemungkinan akan salah jawapan. Sentiasa bayangkan graf ya. Graf tu itulah nanti I tunjuk. Siapa rajin boleh cari graf tu dekat YouTube. Dia akan bergerak, approach X tu sangat cantik. Begitu. Jadi macam mana nak buat soalan ni? Factorize dulu. Tulis molek-molek ya anak-anak. Limit. Lagi satu kat kelas you all ni tak banyak bincang dengan I assessment kan Pak Si? Betul. Kau perasan tak? Betul teacher. Perasan teacher. Kenapa Sebab korang banyak clash dengan I Sebab dia dah sampai semua bincang tau enhancement tu. I rasa korang ni ke sebab masa teacher nak masuk korang ada exam, ada apa ada. I pun tak tahulah dia apa. Teacher MC ada. Dia exam ada teacher MC. Masa ada MC, ada MC lah. Ada I tak sehari kenal tu dia MC. teacher. I tak pernah MC, okay? Hello? Korang ni mepek. Teacher tak pernah MC, okay? Salah Ada cikgu satu lah time- tu. Ada satu time tu teacher tak masuk. Teacher gimana? Tak tahu, saya tanya cikgu ada cakap teacher MC. Mana ada MC? I tu suara tak ada, suara I tak ada pun I masuk kelas tau. Yang si Atikah panggil I tu. Sebelum tu teacher. Sebelum tu mana ada? Tak tahu. Tengok nampak. Dah cari I tak teacher tahu tapi tak kenapa. ada. Nampak tak ada maknanya. I mesti ada punya. I jarang kalau tak datang kelas tu. Macam pelik sangat kalau I tak datang. Adalah tu. Clash ke apa ke. Ya Allah. I rasa I kurang bincang dengan korang tu assessment. Mesti korang buat main-main Betul tak betul? Ni Buat sebulan pula betul-betul, tak nampak assessment awak. Lepas tu tak tahulah nak kata macam mana. Ni dalam kerja kena macam ni. Lepas tu jawapan dia berapa? 3. Sila semak working anda ya. Jangan took shot sendiri. Siapa boleh share whiteboard? Nak tunjuk jalan kerja yang kedua ni? Boleh? Teacher, nak tanya teacher.
Faham Yang boleh? soalan dua kan teacher, kalau saya substitute 5 terus, kan kita boleh, dia tak dapat kosong kan teacher. So boleh tak saya substitute je terus? Boleh factorize tak? Cuba factorize. Boleh ke factorize, Tisha? Sekejap teacher. Sama tak jawapan dia? Oh, tak ada siapa yang boleh share. Okey, tak apa. Ada yang dah, kita semak. Tisha, awak tak factorize kan? Siapa factorize? N kuasa 2 tambah 2N minus 3 ni boleh factorize kan? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. kita cut. Kita boleh buat conclusion. Kalau tak dapat 0, might be correct answer dia. Apa dia ni? N tambah 3. N tolak 1. Betul? Betul, Betul. teacher. So, you cancel here. So, you akan dapat apa? S plus 3. N plus 3. S, N plus 3. So, jawapan dia A. Betul tak? Tisha? Tisha Dapat juga ada. Dapat juga ke? Okey. Maknanya, selalunya kalau nampak limit, selalu test dengan factorize. Kalau lah awak in case kan, benda tu terus substitute n equal to 5 dan answer awak tak dapat 0, so also might be can lah. Sebab teacher sepanjang buat limit ni, kalau nampak algebra memang akan factorize dulu. Kalau rasa macam dapat kosong, ada proses substitute, bolehlah dicuba. Okey, boleh faham? Boleh, faham teacher. Okey. So, kita tengok satu lagi apa nama algebra. Kalau awak ada jenis yang macam ni, sah-sah lah tak boleh factorize kan? Okey. Ni contoh yang ke berapa? Contoh yang ke 3 teacher. Okey, 3. Lepas tu contoh yang keempat. Okey, dapat ni kita masuk satu topik yang kedua. Cuma ingat ya, soalannya soalan paper 1 tu awak kena ingat. Sentiasa ingat lah. Kalau boleh setiap quiz tu ingat SPM, paper 1, marking macam mana. Awak dah kena ada flow target tu. Okey, siapa nak share? Langkah pertama nak tulis apa? Kalau macam ni. Boleh terus? Direct substitution. Direct substitution. Thank you. Is ada is. Is tak ada. Adakah pelajar perempuan? Okey. Apa awak punya jalan kerja awak tu? Atas tu akan dapat apa? Saya tak habis buat je. Tak habis buat lagi? Susah ke? Senang kan? Siap teacher saya tak habis buat lagi. Mesti gigit awak nanti. Square root apa awak dapat? 12 tolak 4 dapat? Cube root ni? 8 over 4. Jadi akan dapat, ni dah ganti dah ni. So ganti, tak boleh lah letak macam ni. So terus lah. Tak ada lah kan tak ada limit ni. So dapat? 2 over 4. 1 over 2 lah kan? Betul tak? Betul. Bagi jawapan simplify ya. Okey. Yang nombor 4.
Ni nak habis dah. Tak apalah. Second subtopik kelas yang berikutnya lah. Okay, nombor 4. Siapa nak bagi langkah? Bahagian Over X. Okay, kena buat macam ni. Bila kita cakap langkah. Okay, limit X approach infinity. Apa? 2 over X. 2 X over X over X plus apa? 7 7 over X. X. 7 over X. Tak boleh lah, tak boleh buat tepi-tepi. Rasa bersalah sangat. Okay. So, tadi kita dah ada limit apa? Limit. Tak nampak saya ni. Okay. Dalam sini lah. Okay. So, lagi seterusnya? Seterusnya? Jadi 0 Simplify. over X. Oh, cepat sangat tu wahai anakku. Limit X approach infinity. Simplify dulu. Ni 2 over X. Lepas tu yang ni boleh jadi apa? 1. 1 plus 7 over X. Hai, ampun ni dah tak biasa buat kerja ni. Hey, buat satu-satu lah anak-anak. Okay, lepas tu last. Lepas tu Ikut 0. ya. Dia akan jadi apa? 0 je. Equal 0 over 1 plus 0 equal 0 bagi 1 Zero. boleh ke? 0. 0. 0. Kalau yang ni bahagi ni dapat apa? Undefined. Undefined. Okay, ni 0. Yang ni boleh lah. Sebab awak ada cakap tadi kan, kalau dapat 0 awak kena semak lagi sekali. Ni maknanya graf dia bersilang di axis Y lah. Gitu. Dia sentiasa curve tau. Awak kena ingat differentiation ni akan sentiasa curve. Tu je. Sebab dy dx differentiation, dy dx adalah gradient of tangent dan juga dia juga adalah gradient of the curve. Kena ingat. Okay. So dah faham limit sikit untuk algebra. Cumanya the next class kita nak beritahu kita akan belajar dy dx. Asalnya awak dah belajar lah ni. Cari dy dx menggunakan first principle. Cakap dengan student. Kenapa cikgu kita? Boleh. Okay? Okay people, dengar tak? Dengar. So prepare yang tu dulu. Okay. So yang tu sajalah kelas kita pada hari ini. Saya minta maaf lambat. But next time I will be more alert. Okay. Okay, teacher. Homework. Kelas tu siapa yang selalu bantu teacher? Nantilah. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Salam. Okay, teacher. Teacher. Okay, bye. Teacher. Okay. Nak tanya. Teacher dah pergi. Okay. Tak tanya apa?